Seterusnya, tema penting artikel. Artikel di Malaysia di mana justice system ini dibincangkan tentang sifat dan tahap kecenderungan remaja yang melanggar undang-undang di Malaysia. Seterusnya, antara tema penting artikel ini juga ialah undang-undang dasar dan standard nasional yang berkaitan dengan kanak-kanak yang bertentangan dengan undang-undang di semua peringkat proses keadilan jenayah. Seterusnya ialah struktur, proses dan prosedur untuk melaksanakan undang-undang ini. Seterusnya, program dan perkhidmatan untuk mendukung anak-anak bertentangan dengan undang-undang termasuk program pemulihan berasaskan institusi serta alternatif berbaris masyarakat. Umur dan tanggungjawab jenayah. Kuasa tanggungjawab jenayah merujuk ke tidak yang dikaitkan dengan seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan terhadap undang-undang dengan sekadar tertentu. Dalam konteks liability jenayah kanak-kanak, tanggungjawab jenayah merujuk usia kanak-kanak itu boleh dipertanggungjawabkan ke atas mana-mana perbuatan jenayah yang dilakukannya. Umur minimum untuk tanggungjawab jenayah instrumen antarabangsa yang diluluskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyuruh setiap negara menetapkan minimum umur kepada kanak-kanak yang dianggap tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan jenayah. Dengan menggunakan umur sebagai penanda aras piawaian, umur minimum tanggungjawab jenayah kanak-kanak di bawah Undang-Undang Malaysia jelas didapati tidak menepati kehendak kerangka perundangan antarabangsa. Hal ini demikian kerana undang-undang semasa di Malaysia menetapkan usia 10 tahun sebagai umur minimum untuk tanggungjawab jenayah kanak-kanak. Kedatangan dan pelaburan. Kanak-kanak akan meningkat dewasa mengikut sistem keadilan apabila ditangkap oleh polis. Namun begitu, hal ini dapat memberi kesan yang berkekalan pada kanak-kanak dan boleh mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan perubahan sikap yang mendadak apabila meningkat dewasa. Peraturan Beijing ada menyatakan bahawa bila masa seorang kanak-kanak ditangkap oleh polis, maka ibu bapanya mesti diberitahu dengan segera atau dalam jangka masa secepat mungkin. Walaupun Akta Kanak-kanak merangkumi beberapa peruntukan mengenai penangkapan mereka, undang-undang ini hanya memberikan perlindungan yang terhad sahaja iaitu membenarkan ibu bapa dan peguam hadir semasa proses penyiasatan tetapi tidak boleh melanggar undang-undang untuk proses penangkapan. Walau bagaimanapun, peluang tersedia melalui Kolej Polis yang ada di Malaysia menyediakan banyak latihan dan perkhususan yang lebih berfokuskan pada kanak-kanak melalui kursus pendek dan perkhidmatan. Seterusnya, bail and pre-trial detention iaitu jaminan dan pra-percubaan tahanan. Meletakkan kanak-kanak dalam penahanan reman akan memberikan kesan negatif terhadap persekitaran dan perkembangan diri kanak-kanak tersebut. Hasil kajian antarabangsa menunjukkan bahawa kanak-kanak yang direman berisiko tinggi untuk lebih tersinggung perasaan berbanding mereka yang dibebaskan ketika perbicaraan. Kanak-kanak yang tertuduh melakukan jenayah masih dianggap tidak bersalah selagi mana hakim tidak memutuskan sebarang keputusan. Peraturan Beijing menganjurkan agar mencari alternatif lain seperti pengawasan ketat, menempatkan tahanan kepada keluarga atau rumah. Amat berwaspada supaya tidak menggunakan tahanan sebagai pengganti perlindungan kanak-kanak yang bertujuan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak tersebut. Pihak Jawatan Kuasa PBB dalam bahagian hak kanak-kanak mendesak pihak kerajaan untuk menyelesaikan segala kes berkaitan kesalahan umum diselesaikan dalam masa 30 hari sehingga 6 bulan selewat-lewatnya. Tahap kadar reman di Malaysia adalah pada tahap sederhana, manakala tinggi di peringkat antarabangsa. Hal ini adalah kerana terlalu mengharapkan pada denda wang tunai yang begitu tinggi. Kanak-kanak yang dihadapkan dalam tahanan pada jangka masa yang lama disebabkan oleh latar belakang keluarga yang susah dan tidak dapat mengenal pasti pihak jagaan. Pihak atasan menasihatkan bahawa membebaskan kanak-kanak melalui jaminan adalah keutamaan berbanding membiarkan mereka direman berhari-hari sementara menunggu perbicaraan. Seterusnya adalah diversion atau pengalihan. Pengalihan proses alternatif untuk menangani kesalahan kecil secara tidak formal atau di luar sistem peradilan formal. Menurut PBB, ia dapat memberikan pelbagai impak positif kerana ia dapat memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak dari segi keselamatan awam dan penjimatan kos. Kajian menunjukkan bahawa terlibat dalam tingkah laku jenayah pemberontakan atau kesalahan pada tahap rendah adalah suatu perkara normal ketika proses kanak-kanak sedang membesar dan masalah itu akan diselesaikan secara semula jadi melalui kematangan akal fikiran masing-masing. Sekiranya kanak-kanak dikenakan hukuman mengikut prosedur undang-undang secara formal atau kesalahan kecil atau kesalahan pertama, ia hanya mendatangkan keburukan imej dan keyakinan pada anak-anak tersebut pada masa hadapan kelak. Di serata dunia pengalihan telah menjadi teras reformasi keadilan remaja di banyak negara kerana telah terbukti dapat memberi banyak manfaat pada anak-anak dan masyarakat. Seterusnya, Defence Council bermaksud peguam bela berdasarkan artikel yang dikaji, kanak-kanak yang melakukan kesalahan dengan undang-undang kerana usia mereka masih muda umumnya tidak dapat melindungi hak undang-undang mereka
atau secara adil, bermakna dalam proses keadilan jenayah sendiri. Seterusnya, berdasarkan Undang-Undang dan Dasar Malaysia, penulis telah menyatakan artikel 5 Perlembagaan Malaysia menjamin setiap orang yang ditangkap kerana melakukan kesalahan hak untuk mendapatkan pembelaan. Mengenai struktur, proses dan amalan, pengaji mendapati tidak ada statistik yang tersedia berkenaan dengan peratusan kanak-kanak yang bertentangan dengan undang-undang yang diwakili oleh peguam. Kesimpulannya, hal ini sangat penting untuk diberi perhatian oleh semua pihak. Selain itu, Kerajaan Malaysia telah menyediakan perkhidmatan bantuan undang-undang yang dibiayai oleh kerajaan dan swasta. Seterusnya adalah Mahkamah Juvenil dan Prosedur Percubaan. Setiap kanak-kanak berhak untuk diadili dengan adil jika mereka melakukan kesalahan. Prosedur kanak-kanak dibuat secara tertutup. Peraturan Beijing menyatakan bahawa di mana kanak-kanak belum dialihkan, kanak-kanak tersebut mesti ditangani mengikut prinsip perbicaraan yang adil dan saksama dalam setiap kes yang harus dijalankan dengan cepat dan awal. Kanak-kanak juga mesti dijamin hak untuk mendapatkan bantuan percuma dari jurubahasa sekiranya mereka tidak dapat memahami atau bercakap bahasa yang digunakan, dan mesti diberi peluang untuk menyatakan pandangan mereka dan didengar di mana-mana kehakiman atau prosiding pentadbiran yang mempengaruhi mereka. Sekarang saya akan membentangkan ulasan pendapat bagi artikel ini. Yang pertama adalah umur dan tanggungjawab jenayah. Selaras dengan CRC, negara perlu menubuhkan undang-undang khas, prosedur, pihak kuasa dan institusi khusus yang menangani kes kanak-kanak. Umur minimum untuk tanggungjawab jenayah adalah 12 tahun, manakala umur maksimum adalah di bawah 18 tahun. Kesalahan status pula merujuk kepada penglibatan kanak-kanak dalam tingkah laku masalah sosial seperti potong sekolah, lari dari rumah dan menjadi luar kawal yang tidak dikira satu kesalahan jika dilakukan oleh orang dewasa. Tingkatan umur minimum untuk tanggungjawab jenayah dibimbang akan turut meningkatkan jumlah kanak-kanak dieksploitasi oleh orang dewasa untuk melakukan jenayah. Namun, langkah pencegahan yang boleh diambil adalah memberikan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang mengeksploitasi kanak-kanak daripada menjatuhkan hukuman pada kanak-kanak pada usia lebih muda. Manakala langkah terbaik untuk membendung masalah kesalahan status pula adalah melalui kebajikan sosial seperti bimbingan dan sesi kaunseling. Kedua adalah tahanan dan penyiasatan. Malaysia telah memperkenalkan beberapa perlindungan penting yang dirancang untuk melindungi kanak-kanak semasa penangkapan dan penyiasatan. Namun, pihak berkuasa belum mengembangkan respon polis yang lebih komprehensif dan khusus terhadap kes kanak-kanak. Di Malaysia, kanak-kanak lelaki dipisahkan daripada orang dewasa dan ini telah mengurangkan penderaan dilakukan oleh penjenayah dewasa. Namun, kerana kekurangan fasiliti, kanak-kanak perempuan terus diletakkan bersama dengan penjenayah wanita dewasa. Oleh itu, di sini dapat terlihat kemudahan di Malaysia belum mencapai piawaian antarabangsa dan ini tidak sesuai untuk jaga penahanan kanak-kanak. Untuk menghormati hak kanak-kanak dan mengelakkan kemudaratan kepada mereka di bawah tahanan dan penyiasatan, ada disarankan Malaysia untuk pertama membina atas kanak-kanak untuk memasukkan peruntukan lebih terperinci mengenai penangkapan, penyiasatan, tahanan dan pegawai polis. Kedua, memperkembangkan perintah tetap polis yang lebih terperinci seperti kod amalan yang dipelihas dan merancang kursus pendek dalam perkhidmatan untuk semua penyiasat yang pakar dalam menangani kes kanak-kanak. Pegawai percubaan harus hadir memberi sokongan dan nasihat kepada kanak-kanak selama prosedur penyiasatan dan membawa mereka melakukan pemeriksaan dan penilaian untuk memberikan nasihat mengenai pilihan dan jaminan. Keempat, pertimbangan untuk mewujudkan kemudahan yang alternatif untuk memproses kanak-kanak yang ditangkap serta mempunyai fasiliti mencukupi untuk memisahkan mereka dengan penjenayah dewasa. Jaminan dan percubaan penahanan. Malaysia mempunyai kadar reman yang agak sederhana, namun kebanyakan jumlah kanak-kanak yang ditahan reman adalah atas kesalahan sang kecil dan peratusan kanak-kanak yang ditahan di penjara sebelum sampai kesalahan adalah sangat tinggi. Ini boleh mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak tersebut dan meningkatkan pelibatan mereka dengan jenayah serius, malah yang juga merugikan negara dan bertentangan dengan keselamatan awam. Oleh itu adalah disarankan kepada Malaysia, pertama, membina atas kanak-kanak untuk memastikan peruntukan lebih terperinci mengenai jaminan dan tahanan reman yang melibatkan kanak-kanak. Kedua, mengeluarkan peraturan terperinci untuk semua tempat tahanan yang menjaga kanak-kanak termasuk lokal polis atau tahanan reman. Ketiga, memastikan pelibatan pegawai percubaan atau sukarelawan dari sudut penangkapan untuk memudahkan jaminan atau alternatif pelepasan para percubaan sesuai. Tanpa memperkenalkan program untuk menguasai kanak-kanak pada pembebasan para percubaan termasuk metode komuniti, sukarelawan atau penyelian dan pusat pelaporan. Terakhir, tidak mencampur kanak-kanak di tahanan reman dengan mereka disebabkan kesalahan di pusat tahanan. Tentang pendapat saya mengenai artikel ini daripada bahagian 4, iaitu pengalihan ataupun diversion. Jadi saya sangat bersetuju dengan artikel ini yang menyatakan bahawa seorang kanak-kanak itu tidak sepatutnya diberikan hukuman formal, tetapi mereka perlulah diberikan hukuman secara pengalihan, iaitu mereka dihantar ke pusat juvana ataupun ditegur oleh pihak berkuasa seperti polis. Hal ini kerana jika mereka diberikan hukuman formal seperti mereka dipenjarakan, itu sangat tidak sesuai karena itu akan menyebabkan mereka mempunyai rekod hitam yang mampu merosakkan masa depan mereka. Selain itu, hukuman formal juga boleh menyebabkan banyak masa kanak-kanak tersebut terbuang kerana terpaksa meringkup di penjara. Hal ini menyebabkan
mereka akan mengalami masalah dalam pendidikan, mereka akan tercicir dalam pendidikan dan ini boleh merusakkan masa depan mereka. Seterusnya, kanak-kanak tersebut juga akan dilabel sebagai penjara. Masyarakat akan mempunyai persepsi negatif terhadap mereka. Hal ini boleh menyebabkan mereka mempercayai bahwa mereka betul-betul adalah seorang penjenayah walaupun kesalahan mereka itu adalah kecil. Jadi ini boleh memberikan kesan negatif terhadap perkembangan seorang kanak-kanak itu. Seterusnya saya akan beralih kepada bahagian 5 artikel ini, yaitu hak kanak-kanak dalam mendapatkan peguam bela. Jadi saya berpendapat bahwa ya sememangnya kanak-kanak sepertinya mendapatkan peguam bela yang berperanan untuk menasihati kanak-kanak tersebut dalam hal perundangan. Hal ini karena anak-anak belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perundangan. Oleh itu, mereka memerlukan seorang peguam bela untuk menasihati mereka tentang apakah tindakan yang mereka boleh ambil atas hukuman mereka. Jadi, khususnya kanak-kanak tersebut juga perlulah diberikan peruntukan untuk mendapatkan peguam bela secara percuma jika mereka berasal daripada keluarga senang, karena terdapat banyak kes bahwa anak-anak yang melakukan jenayah itu ataupun dituduh melakukan jenayah berasal daripada keluarga yang susah. Oke, seterusnya saya akan beralih kepada bahagian ke-6 daripada artikel ini, yaitu Mahkamah Juvana dan proses perbicaraan. Jadi saya sangat bersetuju dengan artikel ini yang mengatakan bahwa seorang kanak-kanak perlulah diasingkan dengan pesalah dewasa untuk memberikan mereka keselesaan dalam memberikan keterangan mereka. Hal ini karena jika kanak-kanak dan orang dewasa disamakan dalam satu bilik, kanak-kanak tersebut akan berasa tidak selamat, tidak selesa, karena mungkin mereka boleh diugut dan pesalah tersebut boleh menakut-nakutkan, boleh menggertak anak-anak tersebut jika anak-anak itu seorang yang dituduh bersalah. Seterusnya, proses perbicaraan juga perlulah dijalankan dengan cara yang mudah difahami oleh kanak-kanak tersebut, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah yang dapat difahami oleh seorang kanak-kanak tersebut. Jadi itu saja pendapat saya mengenai artikel ini. Kesimpulannya, Malaysia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mempromosikan proses mahkamah yang terpisah untuk anak-anak yang bertentangan dengan undang-undang. Walaupun banyak pihak berkepentingan menyatakan keprihatinan mengenai kekurangan kemudahan mahkamah yang sepenuhnya terpisah untuk kanak-kanak, pihak antarabangsa yang berpengalaman menunjukkan bahawa untuk memastikan pengendalian kes kanak-kanak yang sensitif tidak semestinya memerlukan sepenuh masa untuk perbicaraan.